Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kita masih teruskan dalam pelajaran matematik tingkatan 5 KSSM. Latihan buku teks ya. Latih kendiri 1.1c. Buku teks awak muka surat 14. Boleh rujuk pada buku teks muka surat 14. Okey, kita lihat soalan nombor 1. Tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan bagi setiap yang berikut. Kita lihat soalan nombor 1. S berubah secara langsung dengan T dan U. S berubah secara langsung dengan T dan U. Okey, soalan yang kali ni dia melibatkan dua pemboleh ubah. Sebelum ni dalam 1.1b kita berubah secara langsung dengan satu pemboleh ubah saja. Okey, kita lihat ya. S kita tulis dalam bentuk ubahan berubah secara langsung dengan T dan U. Itu saja. Okey. Dia sudah tuliskan hubungan dengan menggunakan simbol ubahan. Okey. B. V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X. V berubah secara langsung dengan W kuasa 2 dan X. Okey. C. A berubah secara langsung dengan kuasa 3B dan punca kuasa 2C. A berubah secara langsung dengan kuasa 3B. Maksudnya B kuasa 3 dan punca kuasa 2C. Punca kuasa 2C. Okey, D. Luas permukaan melengkung L cm persegi sebuah silinder berubah secara langsung dengan jejari tapaknya J cm dan tingginya H cm. Kalau nak lukis boleh lukis, kalau tak payah lukis tak apa sebenarnya. Supaya nak lebih faham. Okay, ni silinder kan. Luas permukaan yang melengkung ni kan bentuk melengkung. Okay. Ini sebagai L. Berubah secara langsung dengan jejari. Sini jejari. Jejari dia J. Langsung dan tingginya H. Ni tinggi dia. H. Maknanya L berubah secara langsung dengan J darab H. Itu sahaja. Saya suruh tulis saja. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Hitung, soalan nombor 2, hitung pemalar K bagi setiap yang berikut. Okey, dia suruh cari nilai K sahaja. Kita lihat soalan nombor A. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. Okey, kita ambil ini dahulu. P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 dan R kuasa 1/3. Kita tukar dalam bentuk persamaan P sama dengan K Q kuasa 3 R kuasa 1/3. Kemudian kita masukkan nilai P sama dengan 5.184. 5.184 sama dengan K Q 1.2. Okey, boleh buat bracket 1.2 kuasa 3 R 216. 216 kuasa 1/3. Okey kelas, yang ini awak boleh guna kalkulator aja. 1.2 kuasa 3 darab 216 kuasa 1/3 atau punca kuasa 3 216 pun boleh. Awak akan dapat 5.184 sama dengan K darab 10.2
368. Boleh juga buat 10.368K. Sama je ya. Okey. Kemudian K 5.184 per dengan 10.368 sama dengan 0.5. Itulah jawapan untuk A. Okey, B. Kita lihat soalan B. P berubah secara langsung dengan Q, R dan kuasa 2S. Okey, ini ada 3. P berubah secara langsung dengan Q, R dan kuasa 2S. Maksudnya S kuasa 2. Kena 3 pun boleh ubah Q, R dan S. Kita tukar dalam bentuk persamaan, dia akan jadi P sama dengan K, Q, R, S kuasa 2. Masukkan nilai. P sama dengan 1/3 sama dengan K. Q berapa? 1/5. Q 1/5. R 3/2. 3/2 dan S 1/3 kuasa 2 ataupun 1/9. Okey, guna kalkulator awak akan dapat 1/3 sama dengan K 1/5 darab 3/3 Q berapa? Q 1/5 3/2. Okey, 3/2 maaf. Okey, K 1/5 darab 3/2 darab 1/3 kuasa 2. Awak akan dapat jawapan dia adalah 1/30. Okey. Kemudian K sama dengan 1/3. 1/30. 30 bawa sana dia akan jadi darab. Darab dengan 30. So, K sama dengan 10. Okey. Okey, seterusnya kita lihat soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Diberi Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 0.64 dan Z sama dengan 5, ungkapkan Y dalam sebutan X dan Z jika. Ni yang atas ni kita buat dahulu. Kita lihat. Diberi Y menjadi 6 apabila X 0.64 dan Z sama dengan 5. Maknanya Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 X dan Z. Okey, A. Kita lihat. Y berubah secara langsung dengan punca kuasa 2 X dan Z. Okey. Mana darablah. Y sama dengan K darab punca kuasa 2 X darab Z. Okey. Sekarang beritahu Y sama dengan 6. Y sama dengan 6 apabila X sama dengan 0.64. K darab punca kuasa 0.64 darab Z adalah 5. Okey. Okey. Kemudian 6 sama dengan, kalau guna kalkulator, awak akan dapat sini adalah 4 ya. 4K ataupun K darab 4. Okey, kemudian K sama dengan 6/4. K sama dengan
3/2. Dia suruh ungkapkan ungkapkan Y dan sebutan X dan Z. Jadi ungkapkan dia akan jadi Y sama dengan 3/2 darab punca kuasa 2 X darab Z. Okey. Inilah jawapannya. Okey, B. Y berubah secara langsung dengan X dan kuasa 2Z. Z kuasa 2. Okey. Y sama dengan K darab X darab Z kuasa 2. Okey, Y adalah 6 sama dengan K darab X adalah 0.64 darab Z adalah 5 kuasa 2. 5 kuasa 2, 25. 25 darab 0.64, kita akan dapat 16. 6 sama dengan 16 K ataupun K darab 16. K sama dengan 6/16. K sama dengan 3/8. Okay. Jadi Y sama dengan 3/8 X Z kuasa 2. Inilah jawapannya. Okey, seterusnya kita pergi pada soalan nombor 4. Kita lihat pula soalan nombor 4. Harga bagi sebatang rod besi RMX ataupun X ringgit berubah secara langsung dengan panjang P dan kuasa 2 jejari J cm. Jika sebatang rod besi dengan panjang 150 cm dan jejari 3 cm dijual pada harga RM27, tuliskan satu persamaan yang menghubungkan X dengan P dan J. Okey, kelas, soalan macam ni awak kena baca dahulu. Okey, baca dahulu, kita fahamkan betul-betul. Harga bagi sebatang rod besi X ringgit. X ringgit berubah secara langsung. Maknanya, okey, X berubah secara langsung dengan panjang P cm. Dengan panjang P cm dan kuasa 2 jejari. Kuasa 2 jejari. J kuasa 2. Okey, jika sebatang rod besi dengan panjang, okey. Ini dalam bentuk ubahan. Tukarkan dalam bentuk persamaan X sama dengan K darab P darab J kuasa 2. Okey. Jika sebatang rod besi dengan panjang 150 cm. Panjang apa tadi? P ni kan, panjang dia. Okey, dan jejari 3 cm dijual pada harga RM27. Maknanya X dia 27. X ni adalah 27. K darab P dia adalah, P panjang dia 150. 150 dan jejari dia adalah 3 cm. 3 cm kuasa 2. Kita dapatlah nilai K. Maknanya 3 kuasa 2 9. 9 darab dengan 150. 1350. Jadi awak akan dapat 27 sama dengan K darab 1350. Okey. Kita akan dapat K sama dengan 27/1350. K sama dengan 0.02. Jadi persamaan dia adalah, tuliskan satu persamaan. Persamaan dia saya tulis dekat sini jawapan dia. X sama dengan 0.02 P J kuasa 2.
Dia ni Pertama ni kita gantikan nilai K dapat dekat sini tadi. X sama dengan 0.02 PJ kuasa 2. Itu soalan nombor 4. Kita pergi soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Diberi G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M jika G sama dengan 42 apabila H sama dengan 7 dan M sama dengan 16. Hitung, okey. Nilai G apabila H sama dengan 4 dan M sama dengan 81. Okay. G berubah secara langsung dengan H dan punca kuasa 2M. Punca kuasa 2M. Jadi G sama dengan K darab H darab punca kuasa 2M. G sama dengan 42. 42 sama dengan K darab H adalah 7 dan M adalah punca kuasa 2 16. Punca kuasa 2 16 ada 4. 4 darab 7 bagi dengan 42. Kita akan dapat nilai K. So kita buat satu dulu. 42 sama dengan 16 darab 7. 4 darab 7 28 K. K sama dengan 42 per 20. 42 per 28. So kita dapat K sama dengan 1.5. Okay, saya sambung di sini. Jadi persamaan yang kita dapat bentuk adalah G sama dengan 1.5 darab H darab punca kuasa 2M. Okey, soalan A. Nilai G apabila H sama dengan 4 dan M sama dengan 81. G apabila H 1.5 darab H adalah 4 dan M adalah 81. Punca kuasa 2 81. 81 ada 9. 9 darab 4 darab dengan 1.5. Awak akan dapat G sama dengan 54. Awak boleh gunakan kali terus pun tak apa. 1.5 darab 4 darab 9. Okey. B. Nilai M apabila G sama dengan 18. Okey, G adalah 18 sama dengan, kita ambil salin di sini, 1.5 darab H adalah berapa? 20. H adalah 20 dan darab dengan punca kuasa 2 M. 20 darabkan dengan 1.5. 20 darab Jadi awak akan dapat 18 sama dengan 30 darab punca kuasa 2 M. Punca kuasa 2 M sama dengan 18 per 30. Jadi awak akan dapat punca kuasa M. Punca kuasa 2M sama dengan 0.6. Jadi M sama dengan 0.6 kuasa 2. Dapat apa? 0.36. M sama dengan 0.36. Okey, kita pergi kepada soalan nombor 6. Okey, kita lihat soalan nombor 6 Okey. Jadual di bawah menunjukkan
perubahan tiga kuantiti diberi P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q dan R. Hitung nilai X dan nilai Y. Okey. Jadual di bawah menunjukkan perubahan tiga kuantiti diberi P. Okey. P berubah secara langsung. P berubah secara langsung dengan kuasa 3Q. Maknanya Q kuasa 3 dan R. Okay, P berubah secara langsung dengan Q kuasa 3 ataupun kuasa 3Q dan R. Okay. Tukar dalam bentuk persamaan. P sama dengan K darab Q kuasa 3 darab R. Kita lihat di sini. Rujukan pertama. P adalah 86.4. 86.4 sama dengan K darab Q adalah 1.2. 1.2 kuasa 2 darab R adalah 10. Jadi awak akan dapat guna kalkulator 86.4 sama dengan K darab 17.28. 1.2 kuasa 2 darab dengan 10. Okay, K 86.4 bagi dengan 17.28, awak akan dapat K sama dengan 5. Okay. Jadi persamaan yang kita dapat adalah P sama dengan 5 darab Q kuasa 3 darab Q kuasa 3 darab R. Okay, kita ambil nilai X di sini. X adalah P kan. X ni adalah nilai bagi P. Jadi, X sama dengan 5 darab Q adalah 2 kan. Okay. 2 kuasa 3 darab R adalah 0.4. X sama dengan 5 darab 2 kuasa 3, 8. Darab dengan 0.4, awak akan dapat 16. Inilah jawapan X. Okey, Y pula. Y di sini ya. Okey. 1.215 ni ada untuk nilai P. So, gantikan nilai 1.215 sama dengan 5 darab Q adalah Y. 5 darab Y kuasa 3 darab R adalah 9. Okay, Y kuasa 2. Kita bawa sebelah sini semua. Y kuasa 2 sama dengan 5 darab 9, 45. 45 maknanya 1.215 bagi dengan 45. 1.215 per 45. 1.215 bagi dengan 45 akan dapat 0.027. Y kuasa 2 sama dengan 0.027. Y kuasa 2 sama dengan, okay, Y sama dengan punca kuasa 2 0.027, akan dapat 0.3. Y sama dengan 0.3. Inilah jawapannya. Okey, kita lihat soalan nombor 7. Okey, kita lihat soalan nombor 7. Tenaga kinetik E-U sebuah objek berubah secara langsung dengan jisim W kilogram dan kuasa 2 laju V meter per saat objek itu. Diberi bahawa tenaga kinetik sebuah objek dengan jisim 3 kg bergerak dengan kelajuan 12 meter per saat ialah 216 Joule. Hitung laju dalam meter per saat objek itu jika jisim dan tenaga kinetik masing-masing ialah 5 kg dan 640 Joule. Okey, kita lihat.
apa maklumat yang kita boleh nyatakan dalam bentuk ubahan. Okey, tenaga kinetik hijau sebuah objek berubah secara langsung dengan jisim W. Okey, kita buat E. Tenaga kinetik hijau dia berubah secara langsung dengan jisim W kilogram dan kuasa 2 laju. Maknanya V kuasa 2. Okey. Tenaga kinetik E hijau berubah secara langsung dengan W darab V kuasa 2. E sama dengan K darab W darab V kuasa 2. Okey. Kemudian kita masukkan nilai yang dah kita dapat, yang dah diberi. Diberi bahawa tenaga kinetik sebuah objek dengan jisim 3 kg. Jisim makna W dia 3 kan? Okey. KW dia adalah 3. Bergerak dengan kelajuan 12 meter per saat. Maknanya 12 kuasa 2. Ialah 216 Joule. E dia adalah 216. Okey, 216 sama dengan K darab 3 darab 12 kuasa 2. Boleh gunakan kalkulator, awak akan dapat 216 sama dengan K darab 432. Boleh juga awak buat 432 K. Okey. So K sama dengan 216 bagi dengan 432, awak akan dapat 1/2. Jadi nilai K. Jadi persamaan yang kita boleh bentuk adalah E sama dengan 1/2 W darab V kuasa 2. Ini persamaan dia. Okey. Kemudian hitung laju. Okay, dia nak laju. Okey, maknanya dia nak nilai laju dia. Okey. Laju dalam meter per saat. Objek itu jika jisim dan tenaga kinetik masing-masing ialah, okey, jisim dia W dia adalah 5. E dia adalah 640. 640 sama dengan 1/2. W ni adalah 5. V yang kita nak cari. V mewakili laju. Okey. Jadi bawa belah sana akan jadi darab 640 darab kemudian bagi dengan 5, awak akan dapat V kuasa 2 sama dengan 256. V sama dengan punca kuasa 2 256 16. V sama dengan 16 meter per saat. Okey, ini soalan nombor 7. Dia dalam soalan penyelesaian masalah begini, awak kena baca satu-satu. Dia sebenarnya soalan tak susah. Tak ada sesusah mana. Cuma kadang murid dia malas nak membaca. Itu saja. Okey, kita lihat soalan terakhir, soalan nombor 8. Ini soalan nombor 8. Isi padu sebuah kon V cm per padu berubah secara langsung dengan H cm dan kuasa 2 jari tapaknya J cm. Sebuah kon dengan tinggi 21 cm dan jejari 6 cm mempunyai isi padu 792 cm padu. Hitung isi padu dalam cm padu kon dengan tinggi 14 cm dan jejari 15 cm. Okey. Nombor 8 ni kita lihat. Isi padu sebuah kon, okey, isi padu dia adalah V, berubah secara langsung
V berubah secara langsung dengan tinggi H cm, H tinggi dia, dan kuasa 2 jejari tapaknya. Jejari kuasa 2. Ni yang kita dapat dia punya rumus. Okey, V perubahan dia. V sama dengan K H darab J kuasa 2. Okey. Sebuah kon dengan tinggi 21. Maknanya H dia 21. Sama dengan kita buat dulu. H dia 21. Dan jejari dia 6 cm. Jejari dia 6 cm kuasa 2. Mempunyai isi padu 792. V dia 792. Kita carilah nilai K. Jadi 21 darab 6 kuasa 2. 792 bahagi dengan kita dapat 792 bahagi sama dengan K darab 756. 756. Boleh guna kalkulator. 6 kuasa 2, 36 darab dengan 21. So, K sama dengan 792 bahagi 756. Kita dapat 22 per 21. Persamaan yang kita boleh tulis, V sama dengan V sama dengan 22 per 21 darab H darab J kuasa 2. Okey. Hitung isi padu. Dia nak isi padu. Dalam sentimeter, okey, V sama dengan 22 per 21 darab H dia, tinggi dia 14 dan jejari dia ada 15 kuasa 2. Sebenarnya guna kalkulator je terus. Terus dia guna kalkulator, awak akan dapat V sama dengan 3,300 cm padu. Okey. Jadi sekian saja untuk latih kendiri 1.1 C. Jadi awak boleh semak jawapan. Dan sekiranya video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan share kepada yang lain. Sekian, terima kasih.